Hijjah. Ya. Jadi dalam dalam kaedah tafsir, dia sebut macam ni, dia kata al-azimah la yuqsamu illa bil azim. Al-azim la yuqsamu illa bil azim. Maksudnya Allah SWT yang Maha Azim ni kan, yang Maha Agung ini tidak akan bersumpah melainkan dengan makhluk yang agung juga. In the first place, masa ni memang agung. Sebab Allah sebut wal asri kan. So Allah sebagai entiti Tuhan yang Maha Agung, dia tidak akan bersumpah melainkan dengan makhluk yang agung juga, yang signifikan. So masa memang agung pun, unik kan. Tapi ada pula satu tempoh masa yang disebut sebagai layalin ashr. Wa layalin ashr. Dan demi 10 malam. Ini menunjukkan 10 malam ini yang dimasukkan ini mempunyai nilai yang begitu tinggi di sisi Allah SWT sampai ia dijadikan objek sumpahan oleh Allah SWT. Itu ada banyak hadis yang menyebut tentang kelebihan-kelebihan 10 malam Zulhijjah ni lah. Ya, antaranya ada yang kata inilah 10 yang terbaik di dunia. Malam yang terbaik kan. Sebab dalam ni ada hari Arafah kan. Ada hari-hari yang istimewa lah dalam Islam. Dan bulan Zulhijjah ni adalah bulan apa? Apa istimewa bulan Zulhijjah ni? Haji. Bulan haji. Korban. Apa tu Imran? Nak cakap ni. Dia merujuk pada 10 pertama bulan Zulhijjah. So keistimewaan bulan Zulhijjah ni macam disebut oleh bulan haji, bulan korban kan adanya. Dan juga dia ni bulan min arba'atun hurum. Kan, seperti yang disebut dalam surah apa? Surah ni surah At-Taubah kan? Macam mana dia? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Betul ke Pak Im? Kita lupa dah sebab banyak cakap bahasa Jerman ni. Kan ada Quran Jerman sekarang, tahulah. Cuba cari sikit ayat berapa? Kalau tak silap, surah Taubah ayat 30 something lah, 37 kot. 38, 36. Okay. Cuba baca sikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Jazakallah. Jadi dalam ayat ini Allah telah menyebut inna iddatash syuhur. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah SWT itu adalah Ithna Thalatha Asyara, 12 bulan. Maksudnya 12 bulan yang kita tahu ni bukanlah direka-reka kan, tetapi di acknowledge oleh Islam memang 12 lah bilangannya di sisi Allah SWT. Fihinna arba'atun hurum kan. Di dalamnya ada 4. Fiha arba'atun hurum. 4 bulan-bulan haram. 4 bulan haram ni adalah bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dengan apa? Muharram, Rejab kan, dengan Rejab. Ada 4. 3 yang berturutan, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab yang terpisah. Dulu orang-orang Quraisy ni bila sebut bulan-bulan haram ini, dia adalah bulan-bulan yang hormat sebenarnya. Cuma kita faham dia sebagai bulan yang diharamkan berperang. Kerana bulan tu bulan-bulan yang terhormat. Maksudnya tak wajarlah berlakunya peperangan dalam bulan yang terhormat.
Kalau tengok tafsir Ibnu Katsir, para mufassir menyebut bulan-bulan haram ini bukan saja diharamkan berperang, tapi kehormatan bulan-bulan haram ini menyebabkan setiap amalan yang dibuat tu akan digandakan oleh Allah Taala, dan setiap maksiat yang dibuat di dalam bulan-bulan haram ini akan digandakan juga azab dia oleh Allah SWT, kerana kita melanggar kehormatan bulan tu. Tak limited tu berperang saja kan. Dulu bila orang Quraisy dia nak perang, tiba-tiba dia kata dia orang nak berperang pada bulan haram, ataupun datang semangat nak bulan haram, dia orang adjust tu bulan tu, kiraan bulan tu. Dia orang lambatkan ataupun dia orang cepatkan bulan haram sebab dia nak faham kan, supaya dia boleh berperang, supaya haram punya timeline tu cepat habis dan dia boleh berperang. Ini adalah Allah Ta'ala tegurlah dalam Quran yang mereka ni cuba mengalih bulan-bulan haram ini supaya kena dengan situasi mereka kan. Tapi itu selinganlah. Yang kita nak cerita pada hari ini adalah kita insya-Allah kan akan masuki bulan Zulhijjah, 10 malam yang sangat hebat lah. 10 malam pertama bulan Zulhijjah ini yang sangat banyak hadis-hadis menyebut tentang kelebihannya. Adanya hari Arafah kan, hari yang istimewa, sehingga siapa yang berpuasa di bulan hari Arafah ini akan diampunkan dosa dia sebagainya. Ada banyak kelebihan, nanti semua orang boleh search dan carilah fadail 10 hari pertama bulan Zulhijjah. So seruannya untuk kita sama-sama lah merebut kan peluang yang Allah Ta'ala insya-Allah berikan kepada kita kalau kita disampai ke umur pada bulan Zulhijjah nanti, untuk mengambil bahagian dalam pesta-pesta ibadah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam bulan-bulan berkenaan insya-Allah kan. So tu kot sedikit nak ceritalah. Boleh kita bersedia tidak melepaskan peluang ini terutamanya untuk sentiasa mengingati Allah SWT lah. Sebab antara benda yang disarankanlah untuk diamalkan bulan haram ni dengan berzikir kan. Terutamanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun bertakbir lah basically, sebab orang-orang yang pergi haji tu mereka disuruh untuk bertakbir kepada Allah SWT kan, indal masy'aril haram. Sangat best kalau kita boleh baca buku ataupun kaji prinsip-prinsip ke ataupun spirit-spirit sebalik setiap manasik haji tu kan. Kenapa Allah SWT perintahkan haji tu macam tu, apa dia punya ruh ataupun dia punya apa nak cerita bahasa-bahasa yang mudah dia punya hikmah setiap manasik tu. Sebab bulan haji ni kita orang pergi haji kan, apa dia punya hikmah tawaf, hikmah kita bersa'i, hikmah kita cukurkan rambut. Itu kalau kita boleh baca, baguslah untuk kita revise dan meningkatkan kefahaman kita tentang rukun Islam ni kan. Walaupun kita tak pergi berhaji, tapi hikmah tu kita boleh dapat lah kan. Contohnya dalam surah Al-Hajj Allah Ta'ala sebut surah Al-Hajj ayat ke-37 kot, ke-30 berapa Allah cerita tentang korban kan. Cari ayat tu dia bunyi lan yanalullahu lahu rima'uhum uluhumuhum wa dima'ahum. Ada ayat tu macam mana dengar 37 baca sikit lah. Siapa nak bacakan? Baik, mesti baik baca sikit. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Masya-Allah, jazakallahu khairan. Jadi dalam ayat ini antara ibadah yang berlaku dalam bulan Zulhijjah kan, iaitu orang menyembelih haiwan korban. Allah menyebut lan yanalullah huluhumuha wa dima'uha kan. Haluhumuha. Tidak akan sampai kepada Allah SWT laham ataupun daging-daging, wa dima'uha ataupun darah-darah yang akan berkenaan. Tapi yang sampai adalah taqwa kan.
yang Allah Ta'ala nak daripada setiap ibadah tu lah ketakwaan daripada Allah SWT. So ini actually spirit tu lah. Falsafah korban tu bukannya korban, tapi ketakwaan tu. Kan, yang Allah Ta'ala nak beri. So kalau kita tak bersempat berkorban pun, tapi still lah kita boleh meraih ketakwaan dalam bulan Zulhijjah ini kan. Dan Allah kata, liyutukabbirullah kan. Semoga kamu ni membesarkan Allah SWT uh, ala ma hadakum, yang di atas petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT. So kita insyaAllah kan, kita dah ikut tarbiyah, kita dah faham Islam insyaAllah lah beberapa ketika kita baca Quran. Mungkin kita kena ada pandangan yang berbeza lah tentang perkara-perkara ni kan berbanding orang lain. Pada korban, di Malaysia ni korban dah jadi satu bisnes, jadi satu peluang orang scam kan, scam sekarang kan, orang duk viral iklan-iklan korban yang scammer. So macam-macam benda orang dah buat tentang ibadah tu, dah lari dia punya tujuan asal kan, dia punya keaslian dia lah, dia punya asalah. Macam sebab tu kita kena kembali melihat benda ni pada Quran kan, apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah SWT kan. So it's a good time untuk kita revise lah kefahaman tentang perkara ni kan. Kalau di masjid ni korban ni menjadi satu perlumbaan. Kalau kat Bangi lah, selalu surah cakap surah sebelah tu dah 40 ekor dah, kita tahun ni kena 50 ekor kan. Allah alam lah benda tu bagus tak bagus kan, tapi sometimes dia jadi satu perlumbaan nak tunjukkan siapa yang paling banyak tumbangkan lembu kan. Kita akan cerita, woi aku balik kampung aku sehari 14 ekor tumbang. Uish, aku dekat Taipei lagi dah dahsyat. Sembelih kerbau. So masing-masing pun menunjuk pula kan. Padahal tak sampai pun daging dengan darah. Yang sampai adalah takwa daripada Allah Ta'ala. So benda-benda ni kan, syiar-syiar ni, ibadah ni, lama-lama dia hilang dia punya maqasid yang asal kan, tujuan asal yang Allah tetapkan. Sebab biasalah benda tu by time manusia ni dia masukkan elemen-elemen lain kan. Sebab tu kita sentiasa kena refresh dan melihat semula lah dari segi apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah SWT dan juga melalui Al-Quran dia kan. So cukup sedikit intro lah. Semoga kita tak terlepas lah mengambil bahagian dalam kedatangan bulan Zulhijjah ini, membacalah apa kelebihan-kelebihan dan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Kita boleh ajak kawan-kawan kita kan. Mungkin kalau siapa yang balik bercuti beraya dengan family, dia boleh libatkan ibadah tu dengan family. Siapa yang duduk kat perantauan boleh libatkan kawan-kawan kan. Mungkin boleh tengok orang sembelih apa. Tak tahu Jerman sembelih apa kan. Ada ke? Seladang ke apa. Tak ada pun kan. So jangan jadi macam orang biasa. Raya betul ambil gambar selfie, gambar kat gereja ke apa kan. Tu orang Cina pun buat, orang Karazan pun buat kan. Tapi apa spirit yang kita nak bawa daripada raya tu lah yang sepatutnya beza kan. Macam adik kan, betul tak? Nanti adik dengan Imran angkat up gambar, orang lain pun up gambar. Tak ada apa-apa beza kan. So biarlah dia adalah nilai yang lain lah yang kita bawa kan. Dan nak sebarkan kepada kawan-kawan kita insyaAllah. Allah alam, tegur sedikit lah insyaAllah kan pada malam ini. Abang akan terus sambunglah kita punya discussion surah An-Nazi'at. Untuk makluman Irfan, dekat sesi ni kita akan cover beberapa perkara lah. Sekarang ni kita tengah marathon membincangkan surah-surah juz Amma kan. So sebelum ni kita dah mula dari belakang, daripada surah An-Nas sampai surah apa Al-Humazah ke apa kan, ataupun tak ingat tapi adalah 10 ataupun 11 12 terakhir surah tu kita dah cover semua tu. Kemudian kita jump ke depan pula, kita mula balik surah An-Naba dah habis. Sekarang kita masuk surah An-Nazi'at insyaAllah. Kita dah masuk surah An-Nazi'at ni yang sambungan lah pada malam ini. Abang akan gunakan tafsir Fidilal sebagai anchor perbincangan. Masing-masing boleh buka lah dekat file tu. Highly recommended lah untuk setiap orang print kan, print dan ada nota lah, boleh cetak, boleh conteng supaya boleh mendengar dengan aktif dan participate lah dalam discussion ni.
Sesiapa yang rajin boleh juga tolong share screen kan. Okey, boleh. Bersedia? Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan cover dengan ringkas dan mungkin banyak sikit insya-Allah berbanding sebelum ni yang banyak yang sikit-sikit tu. Aku dah baca sikit sebelum ni yang mana surah-surah kelompok juz 30 ni seperti yang kita sedia maklum, dia surah-surah yang masih lagi bercerita tentang tema akidah kan. Cerita tentang iman, cerita tentang hari kebangkitan, cerita tentang tapi tema akidah lah, akidah. Terutamanya sedang fokus bercerita tentang membangkitkan kepercayaan pada hari kiamatnya. Sebab ini adalah core akidah yang tidak diimani oleh orang-orang Quraisy ketika Nabi SAW sampaikan Islam. Dan mungkin keimanan itu pun menipis kan dalam kalangan umat Islam hari ini. Iaitu perasaan tentang akan adanya hari akhirat, hari perhitungan, mereka akan dibangkitkan dan akan dihisab oleh Allah SWT. Kalau perasaan tu kuat, dia akan mengekang kita buat maksiat kan. Kita akan takut nak buat dosa. Kita akan takut nak mencarut, nak berhutang, makan riba, berzina, makan rasuah. Kita mungkin ada iman tetapi how deep kan perasaan terhadap perkara tu. So perasaan ni lah akan menghalang seorang tu daripada buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Kita tengok the same point telah Allah bawakan melalui surah An-Naba. Kali ini Allah nak cerita benda sama tapi melalui pendekatan yang berbeza surah An-Nazi'at kan. Kita akan tengok lah. So surah An-Nazi'at seperti yang kita bincang sebelum ni, dia bermula dengan sumpahan-sumpahan yang kita discuss sebelum ini kan, di mana Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wan-nazi'ati gharqa wan-nasitati nashqa was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Kalau boleh baca terjemahan dia kat sini kata, demi pencabut-pencabut yang amat kuat, demi yang bergerak cergas, demi yang bergerak laju, demi yang berlari pantas, demi pentadbir-pentadbir yang melaksanakan perintah. Kalau kita bacalah tafsir mana-mana pun, secara umumnya ada beberapa pandangan mufassir tentang apa yang dimaksudkan ni. Sebab dalam 5 ayat ni Allah Taala sedang bersumpah di atas sifat makhluk tu. Bukannya makhluk tu kan. Tapi Allah sedang bersumpah atas sifat yang ada pada makhluk yang dimaksudkan tu. So timbul persoalan, ini sifat-sifat yang kita baca ni sedang merujuk pada apa? So ada dua pandangan besar lah. Pertama kata, kesemua sifat-sifat ini sedang merujuk pada angin. Kan? Ada yang kata kesemua sifat-sifat ini sedang disandarkan pada para malaikat. Ada yang kata sebahagiannya pada angin, sebahagiannya pada malaikat. Ada yang kata lagi pandangan lain yang dia merujuk pada bintang-bintang. Tapi tak apa. Tak kisahlah mana pun dia punya maksud kan. Yang pentinglah dia nak menceritakan tentang keagungan Allah SWT, di mana Allah Ta'ala ni ada makhluk-makhluk yang menjadi tentera-tentera Allah yang melaksanakan tugas-tugas Allah yang Allah Ta'ala perintahkan kan. Iaitu contohnya pertama kan, wan nazi'ati gharqa ni lah sedang merujuk pada sifat makhluk tu yang mencabut yang kuat. Yang dikatakan cabutan kuat dekat sini merujuk kepada mencabut roh ketika mati seorang yang kafir dengan kuat sekali kan. So kalau mufassir tu berpandangan dia ada malaikat, dia sedang merujuk malaikat yang mencabut roh orang kafir yang kuat sekali. Seorang malaikat tu cabut roh orang kafir dengan penuh geram, dengan penuh anticipating nak cabut roh orang kafir tu. Wan nazi'ati gharqa kan. Yang sangat kuat lah, merentap kan. Yang kedua lah, Allah bersumpah dengan makhluk berikutnya yang sifat dia nasitati nashqa, yang bergerak cergas kan dia katakan. Nasyata ni dia ringan, cepat. Yang ni pula merujuk pada malaikat-malaikat yang mencabut roh orang beriman dengan cepat, dengan ringan, dengan perlahan dan pantas kan. Bukan perlahan, maksudnya dengan soft dan cepat. Berbanding yang pertama tadi cabut dengan ganas. Ini adalah cara macam mana malaikat mencabut roh orang beriman. Berbeza lah kan.
Kemudian wasabihat sabaha, malaikat yang bergerak laju. Ini merujuk pada malaikat itu punya sifat-sifat ketika mereka melaksanakan perintah Allah SWT kan. Bergerak laju, lepas tu fasabiqat sabqa, mereka ni berlumba-lumba. Seolah mereka ni berlumba-lumba nak melaksanakan perintah Allah SWT, para malaikat. Ini sebenarnya satu teguran halus Allah SWT kepada orang-orang Quraisy kafir kan, yang malas-malas, yang berlambat-lambat. Sebab Allah sedang memuji satu makhluk yang dah dia hebat, tapi dia ni begitu taat kan. Manusia ni dah tak ada apa-apa pun, tapi tak taat. Macam very irony. Sedangkan malaikat yang begitu agung tu pun boleh taat kepada Allah Ta'ala, begitu berlumba-lumba nak melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kenapa kau yang tak ada apa-apa ni boleh kan nak nafikan Allah SWT? So dia macam secara halus menegur kan. Contohlah kita ni kan, kita ada apa je kan, tak ada apa pun, harta tak ada kan, tak ada apalah, belajar pun pakai scholarship kan, tak ada harta lah. Melainkan kalau saya sponsor tu kaya sikit, bolehlah kata ada harta. Tak ada benda, tapi contoh kan, tapi kita, kenapa kita nak belagak kan, contoh, kenapa kita nak sombong kepada Allah Ta'ala kan, kenapa kita ni lemah-lemah kan, malas-malas nak melaksanakan perintah Allah. Padahal kita tak ada apa-apa pun. Tengok malaikat tu, dia lagi hebat, tapi dia lagi taat. So satu sindiran lah secara halus kepada makhluk manusia yang ingkar pada Allah Ta'ala kan. Dan yang kelima, fal mudabbirati amra, merujuk pada malaikat-malaikat yang menguruskan pentadbiran makhluk-makhluk lain kan. Bila Allah Ta'ala menggunakan malaikat untuk mentadbir alam ni, bukanlah bermakna Allah Ta'ala ni tidak mampu. Tapi dia nak menggambarkan pertama adalah hebat yang Allah Ta'ala ni, dia ada tentera dia kan. Adanya jundud, dia panggil jundullah. Adanya para tentera yang bekerja untuk Allah Ta'ala kan. Yang Allah Ta'ala boleh memerintahkan makhluk ni bekerja untuk dia. Padahal Allah Ta'ala boleh je buat dengan kata kun fayakun. Cuma nak menggambarkan kehebatan tu, dia sengaja bagi tentera-tentera yang menggambarkan kerja ni kan, menimbulkan rasa kekaguman yang lebih ni. Contoh apa Contoh apa contohnya? Apa contoh analogi dalam konteks manusia? Beri contoh. Contohlah orang kaya kan, dia pun ada 10 bibik rumah dia, tapi tak ada pun kerja nak buat sangat. Semua kerja dia mandi sendiri. Tapi kenapa dia nak hire bibik ramai-ramai? Supaya dahsyat hari ni, ada bibik saja ada 10 lah kan. Satu tukang iron baju, satu siram bunga, satu basuh pinggan. Padahal dia boleh buat sendiri semua tu, tapi sengaja kan nak menunjukkan dia punya hebat lah. Orang lain satu bibik je, dia ada 10 kan. Contohlah, ni konteks manusia nak menggambarkan bagaimana Allah dia nak mempamerkan keagungan dia tu dengan adanya para malaikat yang bekerja mentadbir ni, fal mudabbirati amra ni. Dan ini juga menunjukkan begitu structure dan tersusunan Allah Ta'ala ni mentadbir alam ini kan, dengan adanya para tentera ini kan. So itulah sumpah-sumpahan yang dimulakan menceritakan tentang keagungan Allah SWT, menarik perhatian kita semua kan. Seterusnya, dekat tafsir ni dia ada sedikit selingan lah. Kalau kita tengok kat sini kan, tiba-tiba Syekh Qutb bercerita tentang satu peristiwa dalam sejarah yang berlaku dekat Umar Khattab. Sebab 5 ayat yang pertama ni tak confirm kan, dia masuk merujuk pada bintang-bintang ataupun malaikat. Maksudnya dia majhul. Maksud dia sebenarnya tu tidak diketahui oleh kita semua. Bahkan para mufassir pun khilaf. Jadi saya kutuk kata tidak mengapa kalau kita tak tahu maksud sebenarnya. Sebab memang setengah-setengah perkataan Al-Quran ni Allah Ta'ala sengaja menjadikan dia satu benda misteri yang kita tak tahu, dengan tujuan kita tahu bahawa kita tak tahu. Faham ke? Kan?
Contohnya dia buat peristiwa Umar Khattab. Masa Umar baca surah Abasa kan, sampai pada ayat fakihatan wa abba. Beliau berkata, kita telah tahu makna fakihah, itu buah-buahan. Tapi apakah pula makna abba? So Umar dia baca ayat ini, dia confused. Sebab dia tak tahu apa maksud abba. Mana Umar bin Bijak ni pun tak tahu maksud setengah-setengah perkataan dalam Al-Quran. Lepas tu Umar kata apa? Dia pun dia kata, demi usiamu wahai anak Al-Khattab, pertanyaan ini memberat-beratkan diri sahaja. Apakah salahnya jika engkau tidak mengerti makna sepatah kata dalam kitab Allah? So tak perlulah kita ni macam nak mencari maksud lagi kan. Dah kalau maksudnya memang tersembunyi, memang itulah Allah Ta'ala nak dia sembunyi kan, supaya kita tahu yang kita ni ilmu ni limited lah. Benda ni penting sebab ada setengah-setengah orang kan yang penipulara ke, orang yang saja nak mencari makna. Apa alif lam mim, apa yasin kan. Alif tu merujuk pada Allah, lam tu la ilallah, mim tu Muhammad. Membuat takwilan-takwilan yang tidak ada asas. Padahal memang Allah Ta'ala sengaja buat macam tu supaya kita tahu kita ni limited untuk memahami dan mentafsir ayat Allah kan. Itu dia punya tujuannya. So ada kadang-kadang kita dah baca semua tafsir memang tak jumpa dia punya maksud yang tamat kan. Tak ada dalam bahasa Arab. Tak apalah, kita berhenti kat situ je. Kita kena insaf, kita tak mampu nak menerokai keseluruhan isi Al-Quran kan. Dan itu pun tujuan Allah Ta'ala kan, supaya kita insaf, kita ni ada keterbatasan dalam ilmu kita berbanding luasnya ilmu Allah SWT. Kalau Umar pun boleh insaf, kita patut lagi insaf lah kan. Tapi kita janganlah tak kaji asal Quran, oh saya tak mampu nak faham Quran sebab terbatas, tak baca pun lagi. Bukan macam tu kan. Ni dia dah kaji, dah belajar sampai limit, tak mampu nak memahami, okey, itu adalah limit lah. Ataupun ada benda-benda yang memang Allah Ta'ala sengaja menjadikan dia majhul kan, tidak mampu difahami oleh akal manusia. So tapi jangan pasti ingat semua orang tak tadabbur lah sebab mampu nak faham. Itu malas sebenarnya kan, bukannya majhul. Sebab most of Al-Quran ni boleh difahami kan. Sebab apa ayat tu yang sebut surah Qamar tu, yang Allah jadikan setiap Al-Quran ni mudah. Walaqad yassarnal Quran kan. Ini ayat dia, walaqad yassarnal Quran walaqad yassarnal Quran lidzikr fahal min mudzakir kan. Dalam Al-Qamar ni ada beberapa kali Allah ulang walaqad yassarnal Quran lidzikr fahal min mudzakir kan. Walaqad yassarnal Quran tu, kami telah mempermudahkan Al-Quran tu sebenarnya. Sebenarnya dia generally mudah untuk difahami. Hanya certain tu mungkin tak sampai 10% punya, sulit dan tersembunyi kan. Yalah, tu selinganlah. Semua kita kena berusaha untuk memahami Al-Quran kan. Tapi tak sampai memberat-beratkan pada benda-benda yang kita ni tak mampu kan. So habis first 5 ayat Allah bersumpah dengan makhluk yang sangat hebat, nak menarik perhatian kita semua kan. Nak membawa kita semua ini kepada satu benda sebenarnya. Inilah tarikan perhatian sebenarnya Allah nak cerita kepada kebangkitan, berlakunya hari kebangkitan kan. Tarik perhatian. Tiba-tiba dia berkatalah ayat ke-6 sampai 9. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yauma tarjufur radifah tatba'uha radifah qulubun yauma idzin wadifah absaruha khashi'ah. Okay. Seterusnya Allah bawa kepada gambaran permulaan hari kiamat. Tadi adalah sumpah-sumpah nak menarik perhatian kita tentang keagungan Allah, keagungan Allah mentadbir alam. Tiba-tiba dia bawa kepada peristiwa berlakunya hari kiamat. Sebab bila alam itu ditadbir dengan agung sekali kan, dengan penuh cantik teliti, dia mesti ada pengakhiran. Dia mesti ada hari hisab. Mesti ada orang yang fail dekat manusia ni. So mesti ada reason lah, mesti ada sebab, dan mesti ada pengakhiran yang menilai apa yang berlaku semasa dunia itu berlangsung kan. So dibawakan pemandangan mukadimah pada hari kiamat. Dia kata pada hari bergegarnya gempa bumi diiringi gegaran langit kan. Dekat sini perkataan ar-rajifah, kalau kita tengok kan, yauma tarjufur rajifah ini ditafsirkan sebagai bumi. Sebab mengambil ayat surah Al-Muzammil, yauma tarjuful ardu wal jibal. Yauma tarju. Sebab Al-Muzammil menyebut yauma tarju,
yauma tarjuful ard. Yasni menyebut yauma tarjufur rajifah. Pandangan pertama kata ar-rajifah di sini merujuk pada bumi dan ar-rajifah tu adalah langit. Itu pandangan pertama kan. Pandangan kedua kata yauma tarjufur rajifah ni merujuk pada tiupan pertama yang kita belajar kan, sangkakala tu. Dan tertebak muharrafah tu merujuk pada tiupan kedua. Tak apalah, itu ialah dua pandangan yang boleh terima kan. Tak ada salah. Kemudian, bila berlaku hari kiamat ni kan, kita harus imagine lah, benda tak pernah berlaku. Tapi Allah kata kan, apa yang berlaku hari tu? Qulubun yawma idzin wajifah. Hati-hati ni pada hari itu menjadi berdebar-debar. Absaruha khashi'ah. Mata mereka tunduk dan hina. Ini sudah merujuk pada respon orang kafir. Kan? Bila berlaku dekat mereka ni, hati mereka tu menjadi wajifah tu, berdegup yang kencang, dan mata mereka menjadi takut dan hina. Dan sambung lagi ayat 10 kata, yaqulun a inna lamarduna fil hafirah. Ini merujuk pada mereka-mereka yang dibangkitkan daripada mati. Kan? Mereka berkata apa? Adakah kita akan dikembalikan semula kepada hidup yang pertama? A idza kunna idhaman nakhirah. Adakah kita dihidupkan kembali setelah kita menjadi tulang-tulang yang reput? So ini makhluk-makhluk manusia yang dah mati, yang dah terkubur ni, berkata-kata sama mereka ni, dengan penuh keheranan. Inna la mardudu. Kita akan kembali ke? Mardud ni kembali kan? Kata radun tolak kan? Mardud ni kembali. Akhirah, idza kunna idhaman nakhirah. Seluruh manusia berada dalam kebingungan dan tertanya-tanya lah. Dan mereka berkata lagi, qalu tilka idzan qarratun khasirah. Jika itulah yang berlaku, itu merujuk ke perkembalian itu, maka kembali mereka ke dunia satu kembalian sangat merugikan. Kepulangan itu tidak pernah diduga mereka dan tidak pernah dibuat persiapan dan bekalan untuknya. Tidak ada apa untuk mereka melainkan kerugian yang tulen. Di sini, dalam menghadapi pemandangan ini, Al-Quran iringi dengan satu kenyataan yang menjelaskan hakikat kiamat. Fa'innama hiya zajratun wahidah fa'idahum bis-sahirah. Sungguhnya kiamat itu hanya satu pekikan saja. Tiba-tiba mereka berada di muka bumi mahsyar yang putih berkilat. Jadi sebabkan tak pernah imagine akan berlaku ni hari kiamat, terkejut. Terkejut perut kan? Terkejut perut, terkejut beruk. Kalau kata macam ni. Sebab tak pernah imagine. Tak pernah terfikir, tak pernah masa dekat dunia tak percaya. Jadi bila berlaku betul-betul, kembali ke alam mahsyar ni satu-satu, bila mereka dihidupkan semula, itu adalah kehidupan yang merugikan bagi mereka. Kan? Sebab mereka tahu kalau mereka hidupkan semula ni, inilah kehidupan yang mereka akan dihisap oleh Allah Ta'ala kan. Ini nak cerita ni, in advance, mereka ni akan berkata-kata sama mereka lah. Orang-orang yang tak expect akan berlakunya hari kiamat kan. So benda sangat penting lah untuk kita install kita kan. Kadang-kadang kita lupa lah kita akan ada hari hisab, kita akan dibangkitkan kan. Kita akan mati tiba-tiba bila mati, dan bila-bila je boleh berlaku hari kiamat kan. Sebab sangat mudah, satu pekikan je Allah boleh jadikan hari kiamat tu. So benda-benda macam ni kan, ingat mati, ingat kiamat ni, dia memutuskanlah kelezatan dunia kan. Sebab kalau tak ada benda ni, kita akan rasa kita akan hidup macam 1000 tahun lagi kot. Sibuk cari duit kan, kumpul follower mungkin, sampai terlupalah nak menjalankan tugas-tugas yang telah Allah Ta'ala berikan kita ni amanah kan. Mungkinlah kita tak cari duit kan, sebab kita tak kerja lagi. Mungkinlah cari apa, kalau buat benda-benda yang kurang priority kan. Tidur ke banyak, kumpul stamp ke, tak tahu apa yang kita buat kan masing-masing. Mungkin ada seorang ada habit masing-masing lah. Apalah. Tapi sebab lazat yang dunia lah. So sometimes kelezatan dunia tu kan, kelalaian kita dengan benda-benda yang mungkin kurang priority tu, sebab apa berlaku macam tu? Sebab kita lupa tentang berlakunya hari kiamat yang sangat dekat ni, yang berlaku tiba-tiba, yang kita tak buat persiapan secukupnya, dan bila kembali mereka tu berkata tilka idzan qarratun khasirah, kan. Itu adalah satu kembali yang merugikan lah, sebab mereka tak sempat membuat persiapan. So habis satu trailer pada surah ini.
kan, uh, satu perbincangan yang Allah Ta'ala nak cerita tentang berlakunya hari kiamat. Kalau tutup kat situ, the next ayat sikit lagi sambung, Allah bawa lah kepada satu peristiwa lain yang berlaku zaman Nabi Musa AS. Nak cerita apa yang berlaku pada umat terdahulu yang pernah ingkar pada hari kebangkitan ini kan. Itu Allah bawa kepada bagaimana dakwah Nabi Musa AS pada Fir'aun, dan Fir'aun tu menafikan apa yang dibawa Nabi Musa dan apa yang berlaku kat dia. Apa yang berlaku kat Fir'aun di dunia dan akhirat. Bukan saja di akhirat, tetapi ada azab dunia lagi kan pada Fir'aun. Kenapa Allah bawakan cerita Fir'aun ni? Ada pandangan. Sebab banyak lagi kisah-kisah umat terdahulu yang lain kan. Maybe orang tu macam ni, dia dah kaya kan, dan dia ada kekuasaan. So kekuasaan dan kekayaan dia lebih banyak kan berbanding orang Arab Quraisy lah. So katanya macam mana lagi macam tu lah perbandingan. Kalau apa ni, kalau Fir'aun pun jadi kekuasaan sama kan, nak bandingkan dia orang kan, ada kekuasaan enggak, cuma Fir'aun lebih sikit. Dan Fir'aun ni dia menafikan kan, menafikan apa ni, hari kebangkitan. So bandingkan lah supaya tak jadi macam Fir'aun. Kita mungkin boleh kaji. Silakan. Hmm. Hmm. Okay. Jawapan sebenarnya kita pun tak tahu kan, wallahu alam. Tapi inilah kita mengkaji hikmah dia. Kenapa Allah Ta'ala bawakan kisah Fir'aun kan. Tapi memang banyaklah benda yang kita boleh korek. Sebab tadabbur tu macam tu kan. Mencari hikmah penceritaan ayat Quran ni kan. Mencari hikmah di sebalik penyebutan kisah-kisah ini kan. Ahlan Faiz, kita sedang bincang surah An-Nazi'at. Masuki kelompok ayat ke-15 sampai ke ayat ke Bismillah. Mungkin kita akan masuk sampai ayat ke berapa ini. Tak cukulah. Tengoklah sampai mana yang kita sempat. Bakal start tak lama lagi. Mana tadi? Fir'aun kan, 15. So kenapa kenapa Allah Ta'ala nak bawa perhatian mereka ni kepada cerita Fir'aun? Mungkin pertama adalah majoriti yang ingkar Nabi itulah dalam kalangan pemimpin kan. Mereka di Quraisy, mereka adalah ketua-ketua, dia panggil Al-Malak, istilah dia kan. Al-Malak ni lah pemuka-pemuka Quraisy. Sebanyak ikut Nabi ni bukan dalam kalangan ketua-ketua. So Fir'aun ni ketua. So ketua selalu rebel lah, selalu susah nak ikut benda betul kan. Sebab ketua dia kepala sendiri kan. Mungkin lah. So bukan kita tak jadi ketua, kita kena jadi ketua. Sebab kalau kita biarkan pos ketua tu dijawab oleh orang lain, dia akan gunakan kepala dia lah untuk memimpin ataupun menentukan hal tuju kan. Jadi mereka ni ingkar sebab mereka ni ketua lah antaranya lah. So dia ada satu comparison yang comparable. Fir'aun pun ketua kan. Yang kedua macam tadi Fahim sebut kan, Fir'aun dah lah kaya, hebat, lagi hebat pada Quraisy kan. Tapi Fir'aun hebat pun tewas di hadapan Allah SWT. Lagilah mereka yang kecil ni kena rasa malu. Sebab diorang tak sama Fir'aun pun. Kan? Diorang ni konon-konon hebat je kan. Tapi Fir'aun dah lebih hebat daripada mereka. Dan yang ketiga mungkin sebab Fir'aun ini azabnya tu kan dia punya kesan
kehebatan dia tu nampak lagi. Ada di Mesir lagi kan. Piramid-piramid yang mereka bina, kehebatan tamadun dia tu masih lagi ada untuk diperhatikan. Oh, dia wujud. Dia bukan cerita yang direka-reka. Mungkin kita boleh buat trip nanti kan, pergi Mesir tengok piramid Giza kan, tarabur balik surah ni kan. Okay. Jadi itu mungkin berapa hikmah Allah Ta'ala menceritakan tentang Fir'aun kan. So kita tengok sikit lah. Allah bertanya kat sini, A'udzubillah ayat ke-15, Hal ataka hadithu Musa. Wahai Muhammad, ataupun kepada semua orang ni kan, bukan Nabi saja. Apakah telah sampai kepada kamu hadithu Musa, kisah Nabi Musa alaihissalam. Maka dalam Quran kan, ada banyak cerita Nabi Musa ni kan. Ada banyak tempat dalam Quran, dan setiap tempat itu penceritaannya berbeza-beza mengikut tujuan apa yang nak di-highlight pada tempat tu. Faham statement tu? Itu dia detail ke, panjang ke, pendek ke, nak zoom kat part mana, bergantung pada apa tujuan surah tu. Disebabkan kisah Musa di dalam surah An-Nazi'at yang bertemakan hari akhirat. So dia bukan nak zoom pada cerita macam Nabi Musa terima wahyu. Berbanding dengan surah Taha lain kan, dia detail dekat part terima wahyu. Dan surah Qasas lain. So Allah Ta'ala ni dia zoom cerita tu sesuai dengan apa yang dia nak bawa dalam mesej surah ni lah. So dekat surah ni, dia cerita ringkas saja macam Nabi Musa terima wahyu. Itu apa? Iznada rabbu bil wadi muqaddas tuha. Itu je. Tak cerita dia besar, dia lawan mak dia kena baling semua, tak ada. Terus masuk pada babak itu apa? Terus bawa pada part di mana ketika ia diseru Tuhannya di wadi tua yang suci. Kan? Itu saat Allah manggil sendiri hamba kesayangannya, merupakan saat yang amat mulia dan penuh kasih. Allah terus start pada peristiwa iznada rabbuhu bil wadi muqaddas tuwa. Itu menarik lah. Saya kutuk ulas kan. Ayat ni dia kata, bila Allah Ta'ala memanggil sendiri Nabi Musa AS, momen ni kan, ini momen yang sangat mulia dan agung, serta penuh rahsia kan. Sebab apa? Ia merupakan satu rahsia dari rahsia-rahsia ketuhanan yang maha agung. Di samping merupakan satu rahsia dari kejadian manusia yang lengkapkan persediaan menerima panggil Allah. Hanya sekadar ini saja yang dapat kita jelaskan dalam proses ini. Manusia tidak dapat memahami hakikatnya kan. So dia, ayat ni kita tak mampu nak tafsirkan apa berlaku sebenarnya. Sebab kita tak berada di tempat tu. Dan kita tak berada di posisi menerima wahyu. Tapi dia satu momen agung. Sebab bayangkan, Tuhan memanggil hamba ni secara hakikat ni kan. Bukan metafor ni. Memang ada seruan tu. Okay. Yang memanggil berbicara darat dengan Nabi Musa SAW. Begitu special. Bayangkan Chancellor kan. Chancellor ke panggil? Chancellor Jerman tak? Dia panggil apa? Chancellor kan? Dia punya tu. Dia punya top Jerman tu. Apa nama post tu? Come on lah. Presiden. Presiden ke? Bawah presiden ada chancellor. Oh, presiden lagi tinggi presiden. Presiden lagi tinggi dari chancellor. Ya ke? Ya betul. Bukan Betul. presiden lagi tinggi presiden. Dia macam presiden macam agung, chancellor macam PM. Oh, yelah. Nanti pentadbiran wise chancellor yang tinggi kan. Oh macam tu kita tak apalah, whatever lah. Agung ke chancellor. Tapi nak cerita ni, katalah the highest post orang kat Jerman kan. Panggil Baim secara personal ni. Iznada Chancellor who kan. Mesti masuk mesti viral lah. Mesti masuk berita, keluar dekat Straits Time, keluar kat Facebook, mesti up. Oh, kita punya pelajar telah pun dipanggil jumpa dengan Chancellor secara personal, in person. Sebab dia individu yang begitu hebat kan, Chancellor dalam negara tu lah. So bila Allah SWT memanggil Nabi Musa ni, satu momen yang begitu special. Hebatlah. Nak cerita betapa satu momen bila Allah Ta'ala berbicara dengan para hamba-Nya ni, satu hebat sebenarnya. Kan?
Satu momen sangat hebat yang kita tak mampu nak jelaskan dan kita pun tak pernah mengalami benda tu dan takkan mengalami lah kan. Kita bukan orang yang terima wahyu. Tapi sebenarnya semasa kita membaca Quran, kita kena rasa benda sama sebenarnya. Kan? Sebab Quran tu adalah kalamullah. Kita kena rasa itulah bila kita berpeluang Allah Ta'ala detikkan hati kita baca Quran, kita kena rasa itu momen kita sedang berinteraksi dengan Allah SWT kan. Sebab Allah Ta'ala beri kita peluang baca ayat-ayat dia, mendengar kalam dia, cuma melalui kita punya lisan sendiri. Tapi momen tu momen istimewa. Sebab kita sedang mengkaji kalam kata-kata Allah SWT kan. Sepatut perasaan yang sama patut kita semua rasai lah. Kalau kita letak standard tu macam tu kan, kita akan sentiasa nak baca Quran. Sebab kita tahu bacaan Quran tu adalah momen yang paling hebat yang berlaku dalam hidup kita. Momen-momen kita membaca, meneliti, mengkaji kalam Allah Ta'ala kan. Kalau kita suka sentiasa berjumpa dengan orang hebat, bangga berjumpa dengan kansellor, YDPA ke, apalah, Agung ke apa benda, kan, sampai kita up story tu, jumpa kawan-kawan se-Islam pun dah suka yang Imran kan. Kawan-kawan Sirah, apatah lagi jumpa dengan tok guru dia lagi kan, Sukardawi ke benda, mesti kita rasa, wish, nak selfie kan, tukar DP Facebook, tukar DP WhatsApp, sebab nak apa, nak menisbahkan diri kita dengan tokoh-tokoh ini kan. Jadi bila Allah Ta'ala sendiri ni bukan manusia ni, Tuhan ni, sepatutnya perasaan kita lagi hebat lah, lagi suka nak berdengar, berbicara, have intimate moment dengan Allah SWT kan. So benda tu berlaku semasa kita berhubungan dengan Quran sebenarnya. Kita kena letak Quran tu that standard kan. Sebab itulah wahyu. Kita tak ada dah akan datang wahyu panggil kita, tak ada lah. InsyaAllah tak ada. Tak Allah kalau ada lagi kan. Sebab tak ada Nabi lepas ni. Khatimul Anbiya Nabi Muhammad. Jangan tunggulah loceng berbunyi ke dekat Matrix apa, Gopeng kan. Hai Irfan. Tak ada Irfan. Itu mungkin warden group, warden kejut subuh. Bukan wahyu. Kan? Tak ada insyaAllah. Tapi wahyu berlaku ketika kita baca Quran lah. Okay. Ni kalau kita cerita surah Muqaddimah fi Al-Quran. Dia cerita ni lah. Kan, Syed Qutb kan, masa dia tulis Muqaddimah pada tafsir ni, dia kata apa? Saya nak dia punya. Laqad asma'ullah. Kan? Laqad asma'ullah ta'ala yuhaddithuni ana Abdul Qadir Saghir. Dia kata kan, dia kata laqad asma'ullah, aku telah mendengar Allah Ta'ala berbicara dengan aku. Aku ni adalah hamba yang saghir, lagi kecil. Ayat takrim, dia kata, mana ada kemuliaan yang lebih mulia pada benda ni. Dia kata semasa dia hidup dengan Quran tu, dia merasai seolah-olah Allah Ta'ala sedang berbicara dengan dia. Betul lah tu. Sebab Quran kalam Allah. Itulah momen paling hebat di hidup dia. Sebab hamba yang sangat kecil dan qalil ini sedang berbicara dengan Tuhan sekalian alam. Ayat takrim, dia kata, tidak ada lagi momen lebih mulia pada momen-momen ni. Okay. Bayangkan kita ni sangat kecil lah. Ada satu video menarik kan, dia compare manusia dengan binatang, saiz ikan paus, waktu Burj Khalifa, bumi, sampai kita tak ada kan. Nanti cari video tu kan, video kat TikTok ke apa tu keluar kan. Dia compare. Lepas tu bumi, bulan semua tu, sampai very insignificant bumi tu. And in that video comparison tu, kan bumi sangat significant dari segi saiznya. Sampai lagi manusia lah. Manusia macam, kalau konteks alam semesta tu mungkin nyamuk yang kuman yang dibelah-belah 400 juta kali kan. Maksudnya sangat tak significant. Tapi the owner tu, Tuhan tu sedang bercakap dengan dia. Special tak? Special kan? Kita kata anak Abdul Khalil, aku ni hamba kecil. Tapi asma'ullah ta'ala, aku mendengar Allah berbicara kepada aku. Di manakah kemuliaan lebih hebat pada ni kan? Jadi kita bincang yang bersama Muqaddimah fi Zilal. InsyaAllah, mungkin hari ni lah. Ni saja teaser. Nak ceritanya betapa hebat momen bila Allah berbicara dengan hamba-hamba dia lah. Hebatnya kerana itulah Allah Ta'ala. Yang keduanya,
perbicaraan Nabi Musa dengan Allah Ta'ala ini akan mengubah seluruh hidup dia. Sebab waktu berlaku dialog ni kan, iznada rabbuhu ni, Nabi Musa dalam perjalanan balik daripada mana? Jerman ke Malaysia. Uish. Dari mana? Dari mana? Dari mana ni? Masya Allah. Dari mana? Ifan, dari mana Ifan? Nabi Musa nak balik ni. Ish, tak ada idea, ada idea. Dia baru balik kerja dengan Nabi, alamak, lupa. 10 tahun kan? Daripada Nabi Islam 10 tahun kan. Daripada Madian, dia daripada Mesir dulu lari pergi Madian, habis kontrak dengan Nabi Shu'aib, dapat kahwin anak dia semua tu, dia nak patah balik ke Mesir. Sebab Mesir kampung dia lah. Dapat degree semua, master semua, nak balik Malaysia lah kan. Nak balik berkhidmat. Nak balik bukan nak balik berkhidmat, nak jumpa family je sebenarnya. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu dia berjumpa dengan, bukan berjumpa, dia diseru oleh Allah Ta'ala, the whole journey tu berubah. Daripada niat asal nak balik sekadar melawat family, mencari menghubung silaturahim, dia diangkat menjadi rasul dan misi dia bermula pada hari itu sampailah akhir dia kan. So sebenarnya ibrah kat sini kan, sepatutnya setiap kali baca Quran dia akan reset kita punya pemikiran, betul tak? Sebab bila kita interact dengan wahyu, kita akan ingat balik, back to kita punya purpose of life. Apa tujuan hidup kita kan? Apa tujuan hidup kita? Kalau kita lost kan, sibuk belajar, kerja, keluar kawan, hangout, try makanan best dan apa sebagainya, baca Quran ni satu reset sebenarnya kan. Ingat balik, aku sebenarnya datang sini bukan nak buat ni sebenarnya. Orang lain, salah ni. Kan? Aku dekat college ni bukan ni sebenarnya. Sebab itu berlaku dengan Nabi Musa kan. Dia nak balik rumah sebab bukan nak buat dakwah. Asalnya, nak jumpa family balik. Sebab kata Mufassir, dia balik rumah asalnya naluri kemanusiaan nak balik ke rumah kampung asal. Itu normal. Tapi pertemuan dengan Allah Ta'ala ni, dengan interaksi dia dengan Allah Ta'ala ni telah mengubah the whole journey dia, suka kan. Sebab journey itu telah pertemuan itu, interaction tu telah menukar cara dia berfikir tentang kehidupan dia kan. Itu terima wahyu, terima tugasan, dia terus berkhidmat untuk Allah SWT kan. So mari kita sama membaca Quran sebagai satu momen berinteraksi dengan Allah Ta'ala dan reset kita punya pemikiran. Get back square zero lah benda kan. Reset kan, reset. Benda kan, reset zero balik lah. Ingat balik apa sebenarnya tujuan kita ni. Kenapa saya dekat sini kan? Kenapa saya ni diciptakan oleh Allah Ta'ala? Itu kita kena ingat balik lah. So nanti kita lupa kan. So lepas berlakunya dialog ini, maka bermulalah misi yang sangat hebat tu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu berikutnya. Stop itu dulu kan. Panjang lah kan. Wallahu a'lam. So Allah buka cerita itu dengan terus jam pada senario Nabi Musa diseru oleh Allah SWT kan. Nanti kita akan tengok lebih detail pada minggu yang berikutnya. Kita stop dekat sini ayat ke 16 insyaAllah kan. Cuma ada banyak benda kita boleh ambil kat sini kan. Yang itu kena sentiasa menjiwai momen bersama wahyu ni satu yang hebat lah. Sebab tak sama sebenarnya baca buku teks dengan baca Quran. Mungkin baca buku teks kita boleh squat exam kan. Baca buku teks kita rasa tambah ilmu lah, dapat belajar benda baru. Tapi tak sama, dia bukan wahyu lah. Jangan tak sama kan. Lain lah dia, buku teks ni bukan kalamullah. Benda tu kita kena sentiasa ingat kan. Quran ni kalamullah ni, dia adalah kitab huda. Dia boleh bagi ketenangan, boleh bagi pahala, tunjuk kita kebenaran kan, membersihkan hati kita, mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Dia tak sama. Cuma benda-benda tu tak dapat di quantify, di tangiblekan kan. Sebab the divine Quran tu dia tangible, intangible. Dia ialah hidayah kan, punca hati, tak nampak. Kita tak nampak value tu depan mata. Macam buku teks kita nampak, ni
Ni knowledge dia. Okey, baca ni dia jawab soalan ni. Nampaklah benefit tu kan secara jelas. Quran kita nampak tapi sebenarnya dia adalah kalam Allah. Dia biasa lah. So bila hebatnya, bila kita rasa hebatnya momen bila Allah Ta'ala berbicara dengan hamba dia ni, kita insyaAllah akan syok membaca Quran, mempelajari Quran lah, bukan sekadar baca kan. Dan sentiasa ternanti-nanti. Kalau ada masa je kita nak baca Quran. Naik train baca Quran kan. Tunggu bas baca Quran. Kan? Tunggu lecturer masuk baca Quran. Inilah benda yang normal kan kalau negara Arab kan. Baca Quran je mereka kerja mereka. Kan? Tunggu orang ni baca Quran, tunggu lecturer masuk baca Quran. Sekarang, ayolah. Tapi kena datang perasaan tu kena dibina, perasaan merindukanlah momen dengan Quran kan. Ni lah satu pengetahuan untuk Abbas Ria kan. Sebab bila kerja ni sangat apa, kejap je, dah satu dah. Dah balik dah. Yelah kita kerja lah kan, kita nak baca Quran nak kerja kan. Orang kita bayar kita gaji untuk bekerja. Nanti bos kata, aku kan bayar kau gaji untuk baca Quran. Tapi rindulah kelapangan waktu membaca Quran tu. So selagi waktu lapang ni, kajilah sebanyak mungkin kan. Dan jadikan baca Quran tu sebagai satu reset kan. Untuk rimah balik kita ni. Kenapa saya kat sini ni tiba-tiba campak jauh-jauh ni. Seorang dekat Perak, seorang dekat dekat Batu Pahat, kat Muar lah ada, satu dekat Berlin, kat Berlin 2, Leipzig lagi, kat Puncak Alam, ada dekat apa kan, entahlah Syazwan kat mana kan. Tiba-tiba ada Ahmad kat sini kan. Kita kena reset. Kenapa kita kat sini sebenarnya? Kita kena check balik Quran. Quran lah yang akan realign kita lah kan. Sometimes lupa lah sebab sibuk kan, sibuk, seronok dengan benda-benda baru, new environment. Semoga alam. Tu lah sedikit insyaAllah pada malam ini. Semoga journey dari Musa juga satu journey untuk kita sama-sama. Ada ke nak tambah ke, nak share ke? Ada? Puan Naziat? Ada? Tak ada. Baik. Kalau ikut dalam WhatsApp group tadi abang ada share kan, just nak menggunakan sedikit masa pada malam ini untuk revise lah hadis. Sebab kita ada Faiz dan Irfan kan yang taklah join sama lama yang lain. So untuk makluman Faiz dan Irfan jugalah, selain pada kita cover juz 30, kita ada cover hadis 40 dalam sesi kita ni kan. So far kita dah cover sampai berapa dah? 13 kan? 11. Kita dah cover daripada hari pertama sampai hari 11. Kata Amal. Dari 11. Sebelas ke? 11 sudah kan? Dah menyambung hatta ibadah akhir. Tapi kita dah cover belas-belas lah. 11 ke 12 ke 13. Apa rasa maksimum 13 lah. Semua orang dah lupa dah sebab dah lama cover ni. Nampak sangat teruknya. Cuma malam ni kita nak ambil sedikit ruang ni, kita nak baca revise sedikit lah kan. Daripada ayat hadis pertama. Kita tak akan cover balik. So maybe Irfan dengan Faiz boleh. Okay, boleh Pak In. Okay, nanti ada masa kita boleh buat sesi lain kan. Untuk yang nak cover lah. Tapi kita nak tengok glance through hadis-hadis ni supaya kita semua ada gist yang sama memahami hadis-hadis ni kan. So boleh ke abang minta siapa tolong bacakan hadis pertama? Mungkin boleh tolong share screen ke, siapa ada teks hadis tu? Ada tak? Ada lagi tu tolong. Tak ada, abang ada buku. Tak nak. Itu ada dah.
Jadi dinasihatkanlah untuk kita semua ada buku hadis ni kan. Salah satulah boleh dapatkan buku hadis ni, ada banyak version tapi tak kisah version apa pun, yang penting hadis 40. Hadis 40 daripada Imam Nawawi. So kita tengok sikit-sikit gambar ni. Sikit kan. Secara umum lah. Hadis 40 ni lah hadis yang penting nak difahami sebab dia hadis-hadis yang basic yang telah pun dihimpun ke oleh Imam Nawawi. Kita tentang asas-asas Islam, asas-asas beragama ni. Berapa hadis-hadis penting untuk memahami Islam. Sebab tu kita mulakan hadis ni. Kita tak baca kitab lain kan. Sebab dia telah mengumpulkan hadis-hadis yang core dalam Islam. Contoh kita hadis pertama ya. Hadis pertama ni kita baca sama-sama lah. Nanti boleh baca kan. Jadi Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, semuanya setiap perbuatan bergantung mengikut niatnya. Setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa hijrahnya kerana ingin mendapatkan keridaan Allah Rasulnya, maka hijrah itu untuk kepada keridaan Allah Rasulnya. Dan siapa hijrahnya kerana dunia yang dikehendakinya atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai mengikut apa yang ia niatkan. Ini hadis yang pertama ni. So, ni benda paling basic lah nak faham Islam. Maksudnya, intro dia lah, niat tu pertama sekali kan. Kita tentang kepentingan niat. Kepentingan ikhlas kat sini kan. Kepentingan mensucikan niat. Whatever, apa-apa dalam Islam ni, agama kita ni dia begitu mengutamakan niat. Sampaikan dua orang buat dua perbuatan yang sama tapi dihukum berbeza oleh Allah kerana niat. Kan? Contohnya contoh kan Adik sama belajar dekat Jerman. Imran pun sama belajar dekat Jerman. Sama lah nampak je sama kan. Sama belajar. Tetapi mungkin berbeza di segi Allah Ta'ala. Sebab mungkin katalah A dan B bukan Adik Imran lah. A ni sama belajar kat Jerman sebab dia nak dapat glamour Jerman tu. B sama pergi Jerman sebab dia ada niat lain nak sebar ke Islam di Jerman. Lepas tu dia pilih Jerman. So dia menentukan implikasikan apa? Hukuman ataupun ganjaran yang akan diberi oleh Allah Ta'ala kan. Walaupun nampak secara fizikal buat benda sama. Sangat penting niat kan. Dia semua aspek lah. Tak ada lagi semua agama-agama lain yang begitu titik beratkan niat ni. Sampai kita tak boleh nak judge orang itu sebab niat dia kan. Sebab niat itulah antara dia nak Allah. Pentingnya niat. So ini benda pertama dalam kita nak faham agama. Hadis yang kedua, panjang hadis kedua ni. Ni kita tengok, kita glance je kan, glance through je. Detail dia tu tak ada lah kat sini sebab kita dah bincang. Cuma ni untuk apa, info lah untuk gist hadis tu untuk Irfan, Faiz dan kita semua recap. Nanti kita boleh, nanti orang boleh baca lah kan. Hadis kedua, okay, lepas kita tentang niat, hadis, ya. Ada apa? Okey, tak apa, tak off pun. Okey je.